Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Saya mohon maaf atas kelewatan hari ini. InsyaAllah kita mula lewat, kita habis lewat sedikit insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu di mana kita berhenti? Dah masuk amil zakat? Dah masuk ke belum? Belum, kita stop kat situ. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertemuan kita yang lalu kita sedang kupaskan bersama mengenai asnaf zakat. Dan hari ini kita akan meneruskan pengajian kita di dalam perbincangan kita dan insya-Allah kita akan melihat siapakah lagi asnaf zakat selain daripada fakir dan miskin. Pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bersama antara asnaf zakat yang dikatakan adalah fakir miskin, yakni orang-orang yang boleh terima zakat. Selain daripada fakir miskin, siapakah lagi mereka yang dikatakan asnaf zakat atau orang-orang yang boleh menerima zakat kita? Dan perbincangan kita ini kebetulan kita berada pada bulan Ramadan, dan daripada perbincangan kita, sekiranya ada di antara kita yang memiliki zakat atau sebagainya, insya-Allah bolehlah mereka melihat asnaf zakat tersebut dan untuk mengagihkan zakat kalau sekiranya ada kepada asnaf zakat, insya-Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita ambil asnaf zakat yang pertama dan kedua. Apabila kita katakan zakat ataupun asnaf zakat, apa yang dimaksudkan dengan asnaf zakat? Ianya adalah golongan orang-orang yang boleh menerima zakat. Selain daripada 8 asnaf ini, seseorang itu tidak boleh menerima zakat walaupun dia anak yatim, walaupun dia ibu tunggal, walaupun dia berada dalam keadaan status tertentu. Jadi apabila kita katakan zakat itu, dia tidak boleh diberikan sebarangan. Hanya golongan-golongan tertentu yang boleh menerima zakat. Kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah dalam ayat ke-61, muka surat 338. Yang lalu telah kita ambil. Daripada sinilah kita mengetahui siapa boleh terima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i." Sesungguhnya sedekah atau zakat itu adalah untuk fuqara, yakni fakir, wal masakin, dan juga untuk orang miskin, wal amilina 'alaiha, para amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqabi, riqab, wal gharimin, gharimin, wa fi sabilillah, yang keenam mereka-mereka yang berada fi sabilillah, wa ibnis sabil, yakni ibnu sabil, wa fi sabil,
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi itulah 8 golongan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu dia 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Minggu yang lalu telah kita bincangkan 2 asnaf, yakni fakir dan miskin. Hari ini kita nak lihat ke semua yang baki. Siapakah yang dimaksudkan dengan riqab? Siapa yang dimaksudkan dengan gharimin? Siapa yang dimaksudkan dengan ibnu sabil? Siapa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dan sebagainya. Baik. Perbincangan kita hari ini di muka surat 345. Amil. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal amilina 'alaiha, yakni orang-orang yang berusaha di jalannya, berusaha di atas jalan tersebut, yakni mereka-mereka yang bertugas untuk menyelenggarakan zakat. Jadi penulis mengatakan amil zakat iaitu orang yang ditugaskan pemimpin atau kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengutip zakat daripada orang kaya. Ia merangkumi pemungut zakat, penanggungjawab, penyimpanan, pengembala ternak dan pengurusannya. Mereka mesti terdiri daripada kalangan kaum muslimin dan bukan daripada kalangan orang yang tidak dibenarkan menerima zakat seperti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan sebagainya. Baik. Jadi apabila kita katakan amil zakat, kita imagine dalam sebuah negara Islam atau dalam sebuah negara ada khalifah atau ada ketua negara yang perlu memungut zakat. Jadi dalam bab zakat telah kita mengetahui ketua negara dituntut memungut zakat, mengambil daripada orang yang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin. Persoalan, siapa nak buat? Takkan presiden nak buat benda itu, takkan khalifah nak pergi setiap rumah dan sebagainya. Maka khalifah terpaksa mengutus para sahabatnya yang lain. Jadi para sahabatnya yang lain apabila nak pergi mengutip zakat perlu biaya pengangkutan dan sebagainya. Dan juga mereka-mereka itu juga ada yang perlu digajikan. Sebab kalau tidak, bagaimana pengurusan zakat? Kemudian zakat itu perlu dikumpulkan, kalau diperlukan perlu diletak dalam safe box atau dalam bank, atau perlu ada urusan-urusan yang lain. Nescaya pengurusan sedemikian, semua pengurusan itu ditanggung oleh duit zakat itu sendiri. Duit zakat kita dapat katakan 80,000. Jadi sebahagian daripada duit zakat itu, jadi yang nak pungutnya macam mana, yang nak agihkan macam mana, maka kita boleh gunakan duit zakat untuk urusan-urusan administrasi sedemikian. Itulah di bawah bab amil zakat. Dari Al-Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdul Muttalib bahawasanya beliau menceritakan, dia pergi bersama Al-Fadl bin Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bercerita, salah seorang antara kami berkata, wahai Rasulullah, sengaja kami datang kemari agar kamu melantik kami sebagai pengurus zakat hingga kami memperolehi keuntungan seperti mana layaknya orang lain. Dan kami nantinya menyerahkan kepadamu harta yang diberikan mereka. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zakat tidak dibolehkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad kerana dia merupakan kotoran manusia. Baik. Jadi dalam bab ini sebagian ulama menjelaskan bahawasanya untuk keluarga Nabi SAW tidak boleh menerima zakat. Jadi atas dasar demikian mereka tidak boleh bertugas untuk sebagai amil atau membantu dan sebagainya, dan menerima duit zakat. Menurut satu riwayat yang lain dinyatakan la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Zakat itu tidak halal bagi
Rasulullah bagi Nabi Muhammad dan keturunan Nabi, keluarga Nabi Muhammad. Baik, jadi ada sebagian penjelasan menjelaskan bahawasanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat. Cuma masalah apabila kita katakan amil zakat, macam mana kalau yang amil tu seorang kaya? Dia ada rumah banglo, tempat Frankel. Okay. Ramadan ni tak tahu apa nak buat. Boring kat rumah, tak ada kerja. Masjid Kasim tanya, kita cari amil, tolong siapa yang boleh bantu jadi amil. Saya volunteer boleh. Volunteer jadi amil. Okey, baik, alhamdulillah. Amil kena duduk. Nak duduk kat situ perlu masa tak? Perlu masa. Siapa yang nak volunteer? Kalau saya volunteer, macam mana kerja dan sebagainya. Jadi setiap orang ada urusan. Tetapi yang beliau ni, dia pencen. Tak apa Ustaz, saya pencen. Saya ada rumah banglo tempat Frankel. Boleh jadi amil tak? Boleh. Silakan. Kalau dia nak buat fi sabilillah, walhamdulillah. Tetapi sebagai amil tu dia berhak kerana masa yang dia luangkan itu masanya. Kalau dia tak luangkan masa di masjid, kalau dia bertugas tempat McDonald katakan, dapat duit 1 jam dapat sekian. Kalau dia drive taxi dapat duit. Tetapi masanya itu dia tak buat sampingan, dia berada di masjid. Boleh tak kasih dia duit? Tapi dia orang kaya. Tapi dia amil. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, bilakah orang kaya boleh terima zakat? Ada beberapa jenis orang kaya boleh terima zakat. Baik, kita lihat di sini. Orang kaya diboleh, muka surat 346, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah menjelaskan, orang kaya dibolehkan menganggotai amil zakat. Daripada Abu Sa'id bahawasanya Nabi SAW bersabda, la tahillu sadaqatu li ghaniyin. Tidak halal zakat untuk orang kaya. Illa li khamsah. Kecuali 5 golongan. Siapakah orang kaya boleh terima zakat? Orang kaya tak boleh terima zakat kecuali 5 golongan ini. Siapakah dia? Lil amilin 'alaiha, untuk para amil ataupun mereka-mereka yang membantu menguruskan, mengagihkan, mengutip zakat atau sebagainya. Aw rajulun ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusadduqa 'alaiha minha fa ahda minha lighani. Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya kecuali 5 golongan. Pertama adalah amil. Ya. Yang kedua, orang kaya yang membeli harta zakat dengan wangnya sendiri. Yang ketiga, orang kaya yang hutang. Yang keempat, orang kaya yang berperang fi sabilillah. Yang kelima, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin untuk memperoleh zakat. Jadi ini antara 5 golongan orang kaya yang boleh terima zakat. Maksudnya apa? Dia orang kaya, tinggal kat Frankel. Tetapi dia kena buang kerja. Dia kena buang kerja, lepas tu katakan atas sebab-sebab tertentu kena sue bankrupt. Kena sue bankrupt. Habis macam mana? Dalam hal itu, dia boleh terima zakat. Kita akan kupaskan nanti. Orang yang berhutang macam mana dan sebagainya. Atau orang kaya yang fi sabilillah. Dia orang kaya. Tetapi dia nak berjihad fi sabilillah. Sebaik-baiknya dia korbankan nyawa, dia korbankan harta dan hartanya, dirinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk fi sabilillah katakan ada pungutan zakat. Maka walaupun dia kaya, dia berhak terima. Jadi kalau satu orang tu kaya, dia kerja suka-suka kat masjid, masjid kasih, boleh terima tak? Dia bolehkan terima kerana dia telah mengorbankan masanya tadi. Jadi di sini bukan kerana status kayanya tadi, akan tetapi dia kini berada pakai cap amil. Orang kaya yang bertugas sebagai amil dibolehkan menerima zakat sebagai imbalan ke atas pekerjaan yang mereka lakukan. Semenjak zaman Nabi SAW. Dari Abdullah bin As-Sa'di bahawasanya dia pernah datang dari Syam menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, berita
betulkah berita yang menyatakan bahawasanya kamu bekerja sebagai amil zakat di salah satu daerah Islam, kemudian kamu diberi bahagian tetapi kamu tidak mahu menerimanya? Jadi khalifah tanya, betulkah kamu bertugas, kemudian kamu diberi zakat, kamu tak nak terima? Beliau katakan, benar ya Rasulullah. Kerana aku mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa orang hamba sahaya. Kehidupan aku sudah pun sejahtera dan aku berharap bahawasanya amal aku akan menjadi sedekah terhadap kaum muslimin. Jadi dia katakan, aku ada kuda. Zaman sekarang kalau kita kiaskanlah, betul ke kamu tak nak zakat? Betul. Kenapa? Saya ada kereta BMW, saya ada Mercedes. Ini kuda zaman dululah. Umar berkata, aku juga mengharapkan apa yang kamu inginkan. Biasanya Nabi SAW memberikan harta kepadaku dan aku pun mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih miskin daripadaku. Pada suatu hari beliau memberi aku harta dan aku pun menyatakan, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripadaku. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, harta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu tanpa meminta-minta dan tidak terlalu mengharapkan, ini hendaklah kamu terima dan ambil sebagai modal usaha atau sedekahkan. Dan sesuatu yang tidak diberikan Allah, maka janganlah kamu terpengaruh oleh godaan nafsu. Jadi bagaimana hal orang ini sebenarnya? Maka Umar mengatakan, di zaman Nabi pun Rasulullah pernah nak berikan harta, sebagian harta zakat atas sebab usaha kita. Aku pun tak nak. Akan tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita kaya atau sebagainya, kadang-kala kalau kita bertugas sebagai amil katakanlah, kita pun tak harap duit tersebut. Tak harap. Berapalah duit amil? Contoh, kalau dibandingkan dengan harta seseorang yang berharta itu miliki. Tetapi ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita lakukan? Dia kasih, ambil. Ambil, tak berharap, tak menjejas. Masa kita pun tak apalah. Kita pun kalau kat rumah tak buat apa-apa. Ambil, keluar nanti nampak orang lain kasih. Dah. Ambil. Kemudian kat luar tu, kadang-kadang orang yang kat luar tu tak ada jembatan. There's no channel untuk dia dapat sebagian pemberian ini. Kita kebetulan berada di satu tempat, kebetulan ada. Ambil. Lepas tu, kat luar kasih. Dah, Alhamdulillah. Jadi, kita dapat double sedekah. Kita dapat terima, kemudian kita berikan. Orang itu kalau Allah Ta'ala nak berikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh berikan direct kepada orang tersebut. Tetapi Allah Ta'ala berikan melalui kita. Alhamdulillah. Contohlah. Benda yang kita tak dapat, redha. Jangan kita terharap-harap sangat. Terutama sekali kalau kita itu memang tidak memerlukan. Kemudian hendaklah upah amil selari dengan keperluan hidupnya. Baik. Jadi apabila kita katakan amil tu, berapa banyak yang amil nak dapat? Kita lihat, contohlah ada dua amil. Satu amil kebetulan dia collect satu hari dapat $10,000. Satu amil dia collect satu hari dapat $100. Kemudian satu bulan, kalau kita tengok yang A line up kat sini, dia collect satu bulan Ramadan lah contoh. 100,000. Yang sini 500,000. Yang sini $300. Masa sama. Jadi bagaimana amil tersebut? Baik. Kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah, di dalam masalah ini dari Al-Mustawrid bin Shaddad bahawasanya Nabi SAW menyebutkan, man waliya lana amalan wa laysa lahu manzilun falyattakhidh manzilan aw laysat lahu zaujah. Barang siapa yang bertugas untuk kami sedangkan dia tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki pasangan hidup, falyatazawwaj aw laysa lahu khadim falyattakhidh hadiman. Kalau barang siapa tak ada tempat tinggal, beri tempat tinggal. Barang siapa tak ada pasangan hidup, kahwinkan dia. Barang siapa tak ada pembantu, berikan pembantu.
Au laysat lahu dabbah. Kalau barang siapa tak ada pengangkutan, beri dia pengangkutan. Wa man asaba syai'an siwa dzalik fahuwa ghal. Baik. Barang siapa bertugas untuk menguruskan sesuatu pekerjaan kami, sedangkan dia tidak mempunyai rumah, maka sediakanlah rumah. Jika belum beristeri, hendaklah dikahwinkan. Jika tidak mempunyai pembantu, berilah dia pembantu. Jika tidak mempunyai kenderaan, berilah dia kenderaan. Dan sesiapa yang mengambil lebih daripada itu, berarti orang itu telah melakukan khianat. Ini adalah golongan orang yang bertugas. Bertugas kalau dalam sebuah negara Islam, bertugas untuk rakyatlah. Jadi secara ringkas para jemaah, kadang-kadang kita bincanglah ya. Ini bukan pasal diri saya. Cakap open, secara umum. Ustaz yang bertugas kat masjid, imam masjid, ustaz yang bertugas di madrasah, berapa nak bayar gaji ustaz? Berapa nak bayar gaji ustazah kat madrasah? Fi sabilillah sudahlah, ikhlas sudahlah. Tak. Kadang-kadang sering kali kita dengar rungutan atau luahan hati ustaz-ustaz ataupun guru atau sebagainya lah. Tuan saya kata itu. Walau noja sekalipun yang bertugas membersihkan masjid, berapa banyak nak kena bayar gajinya? Bayar gaji agak-agak kadar secukupnya untuk beliau itu melalui kehidupan. Sehinggalah dalam hadis ini diberikan satu guideline. Kalau dia tak ada tempat tinggal, kena disediakan tempat tinggal. Kalau dia tak ada kenderaan, kena sediakan kenderaan. Kenderaan sama ada belikan dia motor atau berikan satu kad. Ini duit hari-hari ulang alik pergi kerja pakai kad ini. Dia bertugas kat masjid. Macam mana dia nak pergi masjid, nak imamkan solat subuh, kalau dia tak ada tambang, tak ada kenderaan untuk pergi masjid atau pergi madrasah, mengajar atau sebagainya. Kalau dia tak ada rumah, carikan rumah. Maksudnya tak semestinya belikan rumah kondo. Tetapi setidak-tidaknya dia perlu ada rumah, sewa bilik sekalipun kalau dia orang bujang. Kalau dia ada isteri, anak isteri dia tak perlu tempat tinggal ke? Carikan rumah sewa satu rumah katakan yang kadar murah. Berapa ongkos, itulah minimum mereka yang bertugas untuk agama tu, untuk bertugas untuk masyarakat perlu disediakan. Ini contoh. Tak boleh katakan yang manager gaji ribuan dolar, kemudian yang bawah-bawah kemudian kerjanya tu langsung tak mencukupi, tak boleh. Bukan disuruh bayar sampai lumayan, tetapi kadar at least cukup untuk dia pergi kerja, datang, balik, cukup dia ada makan, dia ada tempat tinggal. Bahkan dalam Islam, kalau dia tak ada pasangan, carikan pasangan. Kalau dia tak ada duit untuk kahwin, kahwinkan. Lepas tu berkhidmat di masjid. Tak perlu fikir. Ini contoh. Maka di zaman Nabi SAW, orang yang berkhidmat sebagai amil tu, maka itu antara perkara-perkara yang perlu dilihat. Baik, Imam Khattabi berkata mengenai hadis tersebut. Hadis ini mengandungi dua tafsiran. Pertama, dia membolehkan diberi pembantu dan tempat tinggal sebagai imbalan pekerjaan menjadi upahnya. Dia tidak dibolehkan mengambil kemudahan selain daripada itu. Kedua, amil berhak mendapatkan rumah dan pelayanan. Jadi apabila dia tidak memiliki rumah dan pembantu, maka hendaklah mengambil pembantu sebagai imbalan perkhidmatannya dan menyewa rumah sebagai tempat kediamannya selama menjadi amil. Ini bab amil. Begitu juga dalam bab perkara-perkara yang lain, menjadi imam di masjid, menjadi ustaz-ustazah di madrasah, menjadi guru di madrasah atau sebagainya. Atau perkara-perkara yang beliau berkhidmat sebagai muwazzaf atau khidmat di dalam sebuah dalam sebuah jawatan kuasa ke, di dalam sebuah masjid, madrasah dan sebagainya. Baik. Kembali kepada amil para jemaah. Jadi kenapa kalau kita lihat amil begitu sekali, definisi amil dengan definisi amil sekarang dengan definisi amil sebenarnya telah berubah. Jadi apabila kita katakan amil tu apa?
Jadi amil yang disebutkan di dalam Al-Quran yang di mana amili alaiha, yang bertugas atas tugas zakat itu, dia itu pergi memungut zakat, dia itu pergi mengagihkan zakat, jadi dia itu cari orang-orang yang susah dan sebagainya. Jadi atas dasar demikian para jemaah, itulah tugas amil sebenarnya. Tetapi hari ini kadang-kala kalau kita lihat amil dah pun berubah, ya. Amil kadang-kala setakat tugas kat situ collect saja. Lepas tu ada orang lain yang mengagihkan. Tak mengapa, division of labor. Cuma yang saya agak bimbang, kadang-kala di sebahagian negara tu, kerana definisi amil untuk diberikan kepada orang-orang bertugas tu, betul, Alhamdulillah, kadang-kala di sebahagian negara bajet amil terlalu besar, sehingga kadang-kala selepas Ramadan, okey, kita adakan dinner menghargai amil. Okeylah, Alhamdulillah. Nak menghargai amil tak ada masalah. Tetapi menghargai amil tu kadang-kala kita buat dinner tu, kita buat tempat hotel, 5-star hotel. Dan kita belanjakan puluhan ribu dolar untuk makan malam, satu makan malam. Cuma kita bijak, ya kita nak gembirakan amil. Betul. Cuma masalahnya adalah puluhan ribu dolar tu, kalau nak diberikan kepada amil untuk satu dinner, kalau tanya balik amil tu, mungkin mereka lebih prefer dapat duit. Dapat duit untuk membantu kehidupan mereka, bayar hutang atau sebagainya. Cuma tak gah lah. Ini sebahagian negara lah yang saya tahu ada melakukan demikian untuk istilah amil-amil dan sebagainya. Jadi perkara itu mungkin sebaiknya perlu diperhalusi dan kurangkan pembaziran. Yang kaya tu finally hotel tu yang kaya. Dapat bisnes puluhan ribu dolar pasal untuk amil, untuk makan satu malam, appreciation dinner. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, pada jemaah yang dirahmati Allah, golongan berikutnya adalah muallaf. Apabila kita katakan muallaf, apa yang dapat kita faham muallaf? Muallaf tu, siapa muallaf? Muallaf siapa? Orang yang baru masuk Islam. Yang kita faham muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ini muallaf. Apabila orang baru masuk Islam, seberapa lama orang tu boleh terima zakat? Ada yang masuk Islam minggu lalu, ada yang masuk Islam tahun lalu, ada yang masuk Islam 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, masih muallaf ke? Okey, baik. Muallaf, perkataan muallaf tu datang asalnya daripada perkataan allafa. Apa maksud allafa? Allafa tu asal maksudnya adalah menyatukan. Okey. Kalau dalam bahasa Arab, author, tulisan buku, disebutkan muallif. Siapa muallif kitab ini? Who is the author? Kerana dia kumpulkan maklumat. Dia kumpulkan maklumat, tulis. Dia author. Dia tu muallif. Muallif tu yang mengumpulkan. Jadi muallaf tu orang yang asalnya dikumpulkan hatinya. Muallafati qulubihim. Untuk dikumpulkan hatinya, asalnya untuk melembutkan hati mereka. Jadi sebenarnya muallaf tu untuk disatukan hati mereka, melembutkan hati mereka kepada Islam. Jadi maksudnya di sini para jemaah yang dirahmati Allah, dia tu adalah golongan orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya, disatukan hatinya, termasuklah orang yang baru masuk Islam. Sebagian ulama menjelaskan berdasarkan itu, nescaya boleh tak orang bukan Islam terima zakat? Kalau tujuan kita dakwah untuk mengambil atau menyeru golongan orang-orang yang bukan Islam kepada Islam, untuk disatukan hatinya, perlu kita beli katakan kitab, perlu print kitab, beli Al-Quran, semua boleh digunakan daripada duit zakat, muallafati qulubuhum.
Jadi demikian para jemaah yang kalau kita lihat golongan orang-orang yang boleh terima zakat. Kita renungkan. Mu'allaf. Siapakah mu'allaf yang disebutkan oleh penulis di sini? Mu'allaf adalah sekumpulan orang yang dirayu supaya tertarik hati mereka dengan agama Islam. Disebabkan belum mantapnya keimanan mereka. Atau untuk mengelak petaka yang mungkin mereka melakukan terhadap kaum muslimin. Atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Atau apa juga perkara yang dapat melembutkan golongan tertentu kepada Islam. Menarik hati mereka kepada Islam. Maka kita ada bajet zakat, boleh kita gunakan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah penting. Ustaz, saya ada $10,000 nak bayar zakat. Sebahagiannya kita boleh beri fakir, sebahagiannya boleh kita beri miskin. Mu'allaf ni, ada orang yang baru masuk Islam boleh kita berikan. Ada orang yang kita nak mereka jinak-jinak kepada Islam, kita boleh juga belanjakan untuk mereka jinak-jinak, lembut hati mereka kepada Islam. Para fuqaha membagikan mereka pada golongan Muslim dan kafir. Orang Islam dan bukan Islam. Golongan Muslim yang perlu dijinakkan dengan harta zakat terdiri daripada 4 jenis. Pertama, golongan yang terdiri dari para tokoh dan pemimpin kaum muslimin. Mereka mempunyai pertalian rapat dengan tokoh-tokoh kafir. Dengan memberikan zakat kepada para tokoh muslimin tadi, diharapkan musuh mereka akan masuk Islam. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memberikan sebagian zakat kepada Adi bin Hatim dan juga Zibarqan bin Badar disebabkan kedudukan dan pengaruh mereka di kalangan kaumnya, meskipun keislaman mereka tidak perlu dipertikaikan lagi. Jadi kadang-kadang dalam perkara ini kalau kita lihat sebagian strategi kalau kita nak lakukan demi untuk melembutkan hati orang yang bukan Islam, dibolehkan untuk belanjakan menggunakan duit zakat. Para tokoh muslimin yang memiliki tingkat keimanan yang lemah tetapi disegani oleh masyarakat mereka. Dengan memberikan bagian zakat kepada mereka dihadapkan dapat menambah ketetapan hati, kekuatan iman dan memberi nasihat kepada rakyatnya agar ikut serta dalam berjihad dan dalam aktiviti keislaman selainnya. Misalnya, sebagian golongan orang-orang yang setimbun hadiah daripada rampasan perang yang pernah dilakukan. Namun ada antara mereka yang masih munafik dan memiliki keislaman yang lemah, tetapi setelah itu keimanan mereka semakin kukuh dan keislaman mereka semakin sempurna. Jadi jadi mu'allafati qulubuhum itu sebenarnya bukan hanya untuk orang yang baru masuk Islam, yang sering kali kita sangkakan. Kalau orang yang baru masuk Islam, kita bimbang dengan lemahnya iman mereka, mereka boleh terjerumus kepada kekufuran kembali. Di dalam agama kita juga ada orang yang tak faham Islam ataupun lemah iman di mana mereka berada di perbatasan antara kafir dengan kufur, boleh juga berikan zakat. Kalau kita berikan zakat, Ustaz, kita nak berikan zakat, dia tak sembahyang Ustaz. Orang yang tak. Jadi kalau kita berikan orang tak sembahyang ni, anda golongan mu'allafati qulubuhum. Jadi kadang-kadang kita nak berikan zakat, kadang-kadang ni tak sembahyang ni, tak solat, tak puasa. Ni contoh, kita rasa macam tak sempurna zakat kita. Tak. Ni anda dalam mu'allafati qulubuhum untuk dilembutkan hati mereka. Ni duit zakat nak. Duit zakat, aku macam gini pun korang kasih zakat. Moga-moga hatinya tercetus keinsafan. Sekumpulan kaum muslimin yang menjaga benteng dan sempadan dengan negara musuh. Mereka berhak menerima zakat dengan harapan mereka tetap mempertahankan kaum muslimin daripada serangan musuh secara mengejut. Dalam kitab Al-Manar, pengarang kitab tersebut berkata, menurut hikmat saya, inilah yang disebut sebagai Al-Murabathah. Para fuqaha memasukkan bagian mereka di dalam golongan fi sabilillah yang bermaksud perang di jalan Allah. Pada zaman kita sekarang ini ada sekumpulan yang lebih layak untuk dijinakkan hatinya supaya tetap mempertahankan agama Islam.
iaitu kumpulan kaum muslimin yang cuba dipujuk oleh orang kafir supaya bernaung di bawah perlindungan atau masuk agama mereka. Ada di antara mereka ini orang Islam yang lemah iman, di mana ada gerakan-gerakan orang-orang yang bukan beragama Islam yang nak jinakkan hati mereka. Ada yang mereka sampai pergi kat church minta pertolongan. Orang ini bukan hanya fakir miskin, tetapi masuk juga dalam bab mu'allafati qulubuhum. Ambil zakat. Tapi ustaz dia tak salat. Tak mengapa, lembutkan, ini Allah berikan. Maka ketika kita beri zakat, ingat minta pada Allah. Dakwah sedikit. Kita melihat negara-negara penjajah yang berhasrat memperhambakan sekaligus menjajah seluruh umat Islam dan menyelewengkan mereka daripada agama mereka. Telah pun memperuntukkan dana besar dari keuangan negara mereka untuk menghancurkan golongan mu'allaf yang baru saja memeluk Islam. Ada di antara kaum muslimin yang dipujuk supaya memeluk agama Nasrani dan keluar daripada pangkuan Islam. Ada pula yang dirayu supaya bergabung bersama mereka bagi memecah belahkan negara dan kesatuan Islam. Bukankah kaum muslimin zaman sekarang lebih layak memperhatikan permasalahan ini, seumpama ini, agar mereka terselamat daripada godaan orang-orang kafir? Jadi kita ini mu'allaf saja kita sangkakan orang baru masuk Islam. Pasal orang baru masuk Islam lemah iman, kita nak kukuhkan. Bukan hanya orang baru masuk Islam lemah iman, orang Islam itu lemah iman. Kalau kita rajin menjelajah, kadang-kadang kita pergi ke kepulauan, kat pulau-pulau, gerakan Kristian masuk, beri makan. Gerakan Islam mana dia? Pasal kita ada appreciation dinner, Ustaz. Appreciation dinner letak tepi, banyak lagi bantuan yang diperlukan. Contohlah, ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, walaupun orang tu tak salat, orang kampung, orang pulau kadang-kadang, betul. Kadang-kadang kita tengok pun nak kasih zakat, tak, ini dalam mu'allafati qulubuhum, lembutkan hati mereka kepada Islam. Saya pernah diberitahu, kadang-kadang orang-orang sebahagian gerakan agama-agama lain pergi pulau, berikan makan, berikan baju. Orang kampung tak tahu baca apa, baju apa dia pakai. Ada baju Nike, Adidas, ada pakai baju Trinity, pun tak tahu pakai saja. Sedangkan dia pakai baju yang ada di antaranya menyalahi akidah. Ada yang ceritakan kepada saya, dia kasih budak-budak gula-gula. Tuhan berapa? Tuhan 1, dapat 1 gula-gula. Tuhan berapa? Tuhan 3, dapat 3 gula-gula. Budak-budak, macam mana mereka lihat? Jadi semua 3 semua dapat 3. Jadi berlaku gerakan-gerakan sedemikian. Tetapi sayangnya masyarakat Islam masih lagi lalai. Masih lagi lalai dan penuh dengan kelalaian. Yang golongan keempat, sekumpulan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dan mengambilnya daripada orang yang tidak enggan menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang disebutkan. Pertama juga, dengan memberikan zakat diharapkan agar mereka beriman seperti mana berlaku ke atas Safwan. Dah baca belum? Muka surat 350. Kedua, orang yang dikhawatiri akan berbuat kejahatan, sehingga dengan memberikan zakat kepadanya, kekhawatiran tersebut dapat dielakkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu kaum datang menemui Nabi SAW. Jika diberi hadiah, mereka memuji agama Islam dengan berkata, inilah agama yang baik. Namun jika tidak diberi hadiah, mereka mencela dan mencacinya. Maka dalam perkara itu Nabi SAW memberikan hadiah kepada masing-masing sebanyak 100 ekor unta. Diperbolehkan kadang-kadang untuk strategi dakwah. Kalau untuk dakwah kadang-kadang untuk memasuki sesuatu golongan, untuk melembutkan satu golongan, belikan hadiah. Ini nak pakai duit apa? Pakai duit zakat. Bahagian mana? Mereka bukan miskin. Mu'allafati qulubuhum. Untuk dilembutkan, satukan hati-hati mereka.
Mazhab Hanafi berpendapat bahawasanya bahagian mu'allaf telah pun digugurkan. Baik, ini pendapat mereka. Abu Bakar pun menulis surat. Baik, mazhab Hanafi berpendapat bahawasanya sebahagian mu'allaf telah pun digugurkan seiring dengan kejayaan agama Allah di muka bumi ini. Ya. Uyainah bin Hishan dan juga Al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas pernah datang kepada Abu Bakar dan menuntut bagian mereka. Abu Bakar pun menulis surat persetujuan dan mereka akhirnya membawanya kepada Umar. Tetapi Umar menolak dan merobek surat tersebut dan berkata, ini adalah pemberian daripada Nabi SAW untuk memikat kamu supaya memeluk agama Islam. Tapi sekarang Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan kamu lagi. Jika kamu tetap dalam keislaman, itu adalah baik. Tapi jika tidak, maka pedanglah akan menyelesaikan permasalahan. Ini contohlah. Jadi atas dasar demikian, sebahagian pendapat ulama yang mengatakan mu'allaf ini tak ada, namun sebenarnya masih adalah. Ya. Muka surat sebelah. Imam Syaukani berkata, ulama yang berpendapat bahawasanya bahagian mu'allaf masih kekal adalah sebahagian golongan ulama yang disebutkan. Imam Syafi'i berkata dia tidak berlaku lagi bagi orang kafir, namun orang fasik masih lagi dibolehkan bahagian zakat. Ada perbezaan pendapat mengenai siapa yang dimaksudkan dengan mu'allaf. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita mengetahui bahawasanya zakat itu untuk siapa? Zakat itu untuk fakir, zakat itu untuk miskin, untuk amil. Amil adalah mereka-mereka yang bertugas memungut zakat dan mengagihkan zakat, dan mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum tak semestinya kita berikan kepada Darul Ihsan, kepada Darul Arkam katakan. Jadi kalau kita fikirkan pasal mu'allaf aja, ingat Darul Arkam. Kalau kita nak berikan, alhamdulillah, untuk tugas dakwah mereka atau sebagainya. Tetapi bukan hanya demikian. Kalau kita agihkan zakat kita sendiri, kalau kita tahu bahawasanya di sana ada keperluan untuk melembutkan hati orang-orang yang bukan Islam, boleh gunakan zakat. Ya. Alhamdulillah. Contohlah, Ustaz, saya ada jiran, orang yang bukan Islam. Saya nak kasih dia fidyah, tak boleh. Nak kasih dia zakat, dia orang bukan Islam. Saya ada duit zakat. Boleh tak kita gunakan duit zakat untuk golongan sedar begini? Kita dah tahu salah satu asnafnya adalah mu'allafati qulubuhum. Untuk dilembutkan hati mereka. Maka kalau kita berikan, saya berikan makan, berikan kepada dia. Niatkan mu'allafati qulubuhum. Diperbolehkan insya-Allah. Tetapi ingat, perlu kita jalankan tugas, tak boleh setakat berikan. Kita kena pastikan untuk tunjukkan kebaikan Islam. Anti, alhamdulillah ini Tuhan Allah kasih. Cakap. Dia terima alhamdulillah. 1 hari Tuhan Allah kasih. 2 hari Tuhan Allah kasih. Lama-lama 1 minggu, 2 bulan dia terbiasa. Ni Tuhan Allah kasih beras lagi. Thank you very much. Thank you to ya Tuhan Allah. Lama-lama lembut hatinya. Tanpa kita perasan. Sebab itu penting para jemaah yang dirahmati Allah. Apa juga kita buat, kena letakkan niat ada untuk tunjukkan kebaikan Islam. Bantu seseorang yang bukan beragama Islam, alhamdulillah, thank you. I'm a Muslim, I help you. Because my God teach me to be good. Terangkan. Jadi itu adalah kata-kata indirect. Tak semestinya kita panggil, come, become Muslim. Jangan. Kat Singapura ni kadang-kadang sensitif. Boleh langgar undang-undang atau sebagainya. Tapi gunakan dengan kebijaksanaan. Ya. Hamba sahaya. Golongan zakat, asnaf zakat yang lain adalah hamba sahaya. Apabila kita sebutkan hamba sahaya, siapakah dia? Wafir riqab. Wafir riqab, siapa yang dimasukkan wafir riqab? Wafir riqab itu adalah untuk membebaskan hamba sahaya. Baik. Hamba sahaya ni sejarahnya bagaimana? Baik. Kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah. Di zaman jahiliah ada golongan yang disebutkan sebagai hamba sahaya.
Siapakah mereka? Mereka ini adalah hamba. Zaman jahiliah ada golongan hamba. Mereka bukan orang merdeka, mereka hamba. Mereka dimiliki oleh tuannya dan mereka ini boleh dijual beli. Untuk kita yang tak faham konsep hamba seperti mana yang pernah saya sebutkan dahulu, tengok cerita P. Ramlee. Tengok cerita Tiga Abdul. Macam mana bapa mertua dia kena jual, lelong. Itulah hamba. Boleh dijual beli. Orang boleh beli. Lepas orang beli, aku dah miliki ini. Orang ini dah milik aku. Nak suruh dia picit badan ke, nak suruh angkat buat rumah ke, buat kerja rumah, terpulang. Ini milik kita. Lain orang offer lebih harga tinggi, kita jual. Ini hamba. Tetapi datangnya Islam membentras penghambaan sedemikian. Dah tak ada hamba lagi. Sebab tu dalam Islam ada sebagian kafarah. Barang siapa membuat satu kesilapan, kena bayar kafarah, bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Tujuan untuk membebaskan di konsep penghambaan. Ada sebagian golongan hamba itu, tuan dia tak nak bebaskan dia. Tetapi dia nak bebas. Kalau dia nak bebas, maka dia berusaha kumpul duit. Tanya tuan dia berapa dia nak duit cagaran, duit untuk dapat kebebasan. Tuan dia kata, aku nak 1,000 dinar. Zaman tersebut, mungkin kalau konteks Singapura sekarang ini, mungkin untuk bebaskan hamba tu, orang kalau hamba nak bebaskan diri dia mungkin $100,000. 1,000 dinar, contoh. Jadi untuk dia kumpul, manalah dia nak dapat duit, aku ni hamba. Jadi terpaksa kumpulkan. Dalam Islam, kalau ada golongan orang yang hamba sedemikian, nescaya kita boleh gunakan duit zakat untuk bebaskan dia. Jadi dia nak kumpul duit, kemudian ada orang kaya, kau nak kasih zakat, kau beri aku zakat. Duit zakat ni dia terima, dia berikan kepada tuan dia, aku bebas, alhamdulillah. Ini asalnya. Jadi wafir riqab, tahriru raqabah. Wafir riqab berarti bebaskan hamba. Asalnya demikian. Baik, hamba sahaya. Di muka surat 352. Golongan ini mencakupi hamba tulen atau hamba mukattab. Hamba mukattab mesti dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka daripada belenggu penghambaan. Sedangkan hamba tulen mestilah dibeli dengan harta tersebut. Dan setelah itu barulah dimerdekakan. Jadi sama ada dia tu hamba betul-betul hamba atau hamba yang boleh ditebus, mukattab. Hamba yang boleh ditebus, keduanya perlu dibantu untuk dibebaskannya. Dari Al-Barra katanya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, tunjukkan kepadaku satu amalan yang boleh mendekatkan diriku kepada syurga dan menjauhkan diriku daripada api neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tin nasamah. Hendaklah anda bebaskan jiwa manusia dan merdekakan hamba sahaya. Lelaki tadi bertanya lagi, bukankah itu memiliki maksud aku sama, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, la. Itku nasamah antan farida bi itqiha. Tidak, membebaskan jiwa manusia bermaksud kamu memerdekakan hamba saya secara bersendirian. Manakala memerdekakan hamba aku juga bermaksud kamu membantunya dengan wang untuk memerdekakan dirinya. Jadi itu ada perbezaan antara kita beri dia duit, dia bebaskan, atau kita langsung membebaskannya. Dari Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang masing-masing mereka pasti akan ditolong Allah. Salasatun kulluhum haqqun 'alallah aunuhu. 3 golongan yang pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Al-ghazi fi sabilillah. Pertama, seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada. Yang kedua adalah hamba sahaya mukattab yang ingin membebaskan dirinya. Dan ketiga, an-nakihu,
Yang ketiga adalah seorang yang ingin menikah kerana untuk menghindari dirinya daripada perbuatan maksiat. 3 golongan ini pasti akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Pertama, mereka-mereka yang berperang di jalan Allah. Kedua, seorang hamba yang ingin bebaskan dirinya daripada penghambaan. Ketiga, seorang yang nak bernikah. Tujuan nikah dia adalah untuk elakkan daripada maksiat. Maksiat bermaharaja lela. Nak free pun ada. Tapi minta maaf, saya tak nak. Saya tak nak. Saya tak nak. Saya nak tapi saya nak yang halal. Nescaya dia tetap usaha, biarlah cuba dia berkahwin untuk dapat yang halal. Nescaya orang ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini dapat kita lihat siapakah yang dimaksudkan dengan hamba. Baik. Jadi kita dah tahu hamba tu siapa? Zaman sekarang masih ada hamba ke tak? Tak ada hamba. Jadi bagaimana nak hamba ni? Macam mana nak beri asnaf zakat dalam bab hamba? Wafir riqab dah tak ada dah. Habis ada sebagian pusat-pusat zakat mereka mendakwa kami berikan zakat kepada 8 asnaf. 8 asnaf? Macam mana kau berikan kepada hamba? Dah tak ada hamba. Baik. Sebagian golongan tempat pungutan zakat yang mendakwa mereka berikan kepada 8 asnaf, bab hamba ni kena tanya. Siapa yang mereka berikan? Sebagian pusat pungutan zakat di negara kita, bab hamba ni mereka kiaskan. Hamba ni siapa? Hamba tu adalah asalnya orang yang tak memiliki dirinya. Dia akan menjadi hamba kepada tuannya. Apa tuannya kata, nescaya dia terpaksa turut. Di Singapura, sebahagian daripada pusat pungutan zakat, mereka mengkiaskan. Berdasarkan itu, siapakah orang yang berada dalam keadaan sedemikian? Sebahagian daripada mereka katakan, ini antaranya adalah orang yang tak berpelajaran. Memandangkan awak tidak berpelajaran, awak jahil, kebodohan itu boleh menyebabkan awak terperangkap dalam hamba, inverted commas, kejahilan. Atas dasar demikian, mereka yang memberi penafsiran demikian, berikan zakat kepada setiap mana-mana orang yang nak lanjutkan pelajaran. Pakai duit zakat. Tapi Ustaz, ini bukan pelajaran untuk agama. Tak apa. Bagi mereka, mereka nak keluarkan masyarakat kita daripada kejahilan, daripada kebodohan, yakni kebodohan itu akan menyebabkan kita ini macam hamba. Sebab itu, mereka claim kita beri zakat kepada 8 asnaf. Tapi hamba tu mereka dah tak berikan kepada hamba yang benar-benar begini, tetapi hamba dalam bab pelajaran. Adakah ianya dipersetujui oleh sebagian semua ulama? Ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Saya secara peribadi kurang minat sangat penafsiran hamba dalam bab ini. Kerana pelajaran itu adakah semuanya akan menjadi hamba? Ada yang berpelajaran lebih tinggi tetapi dalam bidang yang salah pun. Kalau kita renungkan, saya ajak kita discuss. Ingat ya, asal hamba tu adalah seorang hamba, tak memiliki dirinya. Kemudian kerana dia tak dapat bebas, maka kita boleh gunakan duit zakat untuk bebaskan dia, tebus diri dia. Once dia tebus, dia dapat beli diri dia sendiri, keluar daripada penghambaan. Okay. Sekarang saya berikan that scenario. Agak-agak kalau kita diberi peluang untuk kiaskan konsep mana yang lebih tepat agak-agak. Ataupun bukan lebih tepat lah, yang kena dengan
zaman sekarang? Silakan. Teman-teman yang online boleh beri pendapat. Siapa yang agak-agak senarionya dia berada dalam satu keadaan dia ni hamba, nescaya dia perlu pertolongan untuk keluarkan dirinya daripada penghambaan. Sebahagian golongan hari ini mengatakan pelajaran. Okey. Saya secara peribadi seperti saya katakan kurang mirip, kurang minat atau kurang setujulah kalau kita katakan pelajaran. Walaupun pelajaran itu penting. Yang lebih kalau kita dapat kiaskan atau apa pendapat kita? Mana yang lebih, senario apa yang seseorang Islam tu perlu bantuan untuk keluarkan diri dia daripada penghambaan? Ada tak? Boleh terfikir atau imagine tak? Ia tak dengar. Hamba tu garanti, seorang hamba dia dah memang fakir dan miskin. Dah lebih daripada fakir daripada miskin. Diri dia pun dia tak miliki. Okay? Tetapi fakir miskin dia ada peruntukan. Orang fakir, orang miskin akan ada peruntukan di bawah fakir dan miskin. Tetapi ada satu lagi golongan ni yang Allah Ta'ala buka satu ruang. Ada satu lagi tiket untuk dapat zakat beyond fakir miskin. Keadaannya adalah seorang tu hamba. Dia nak bebaskan diri dia. Dadah. Kenapa dengan dadah? Belikan dia dadah. Ya? Yeah? I'm trapped in a situation. Saya perlukan dadah. Jadi, how can we help him? Ya? Yeah? Halfway houses. Jadi kita letak dia kat dalam, that means, okay, good. Ini kira untuk kita think out of the box. Okay? Teman kita katakan, orang yang menyalahgunakan dadah, dia ni hidup dia sangat bergantung kepada dadah. Jadi kerana dadah tu dia betul bergantung, dia tak dapat keluar daripada dadah. Dia keluar dan masuk kena jail ke kena drug DRC tu, keluar saja kerana tabiat dia tu nak dadah juga. So kita nak kena benteras this dadah punya masalah, di mana kita benteras, tapi nak benteras nak kena ada satu program, nak kena bina DRC, contohlah kalau negara yang tak ada DRC, untuk pemulihan mereka. Maka mereka masuk dalam DRC tersebut, spend time, walaupun tak perlu kena tangkap, mereka boleh voluntarily masuk situ untuk diislahkan, ditarbiahkan. Kikis, keluar after 3 years, saya dah tak perlu dadah lagi. Bagus tak? Good. It's a good ijtihad. Okay. Ini contoh. This versus nak lanjutkan pelajaran. Nak lanjutkan pelajaran, okey, sebagian ulama terimalah, alhamdulillah. Tetapi antara perkara yang boleh kita lihat, ini juga. Tapi jangan disalah guna, jangan kita kasih duit, dia beli dadah pula. Jadi nak kena betul-betul proper planning untuk keluarkan dia daripada penghambaan. Ada lagi tak? Saya fikir, may not be correct. Sebagai contoh, okay, hamba tu adalah seorang yang trapped in a situation, dia tak memiliki diri dia, dia owned by tuan dia, dia nak keluar. Ada di antara kita, kadang-kala nak bertugas ataupun nak buat sesuatu keputusan, terpaksa sign bond. Dia nak jadi teacher, sign bond. Nak ambil sesuatu petugas, nak ambil satu kursus, sign bond. 2 tahun. Kemudian lepas sign bond tersebut, dapati apa yang dia buat itu tak serasi, tak sesuai, ataupun apatah lagi apa yang dia buat itu menyebabkan dia tidak dapat mengamalkan Islam, solat terpaksa tinggal,
ataupun dia bersubahat dengan golongan orang-orang yang nak menghancurkan Islam, tapi boleh tak saya resign? Sorry, tak boleh resign. You have to complete your 5 years bond. Okay. Dalam senario sedemikian, pandangan saya lah, ada lebih ciri yang hampir sama dengan orang yang seorang hamba. Hamba dia nak memiliki, dia nak cari, dia boleh break, tak boleh break. Nak break nak kena bayar $50,000. Aku tak ada duit. Gaji $3,000. Contoh. Kalaulah kita nak kiaskan sedemikian, nescaya ada orang yang berada dalam keadaan sedemikian, dia ini hamba mukatab. Baiklah, siapa tak payah banyaklah kumpul sebab aku tak boleh tahan. Aku kerja kat sini tak dapat solat, tak dapat puasa dan aku menganiaya umat Islam, kumpul duit, lepas tu I break my bond. Kalau dalam hal sedemikian ada orang berada keadaan sedemikian, kita ada duit zakat, boleh berikan dia. Di bawah wafir riqab, hamba sahaya. Betul. Silapnya di sini adalah kenapa tak cek lebih awal? Kenapa tak cek? Sepatutnya cek. Sepatutnya jangan buat kesilapan tersebut. Betul? Jadi ini semua ada kerana apa? Ia ni adalah sesuatu yang asalnya hamba. Tetapi hamba ni sekarang dah tak ada. Kalau memang di sana, kat luar sana memang ada hamba, contoh, katakan, senario signboard ni, katakan, satu foreign worker dari luar negara, dia tahulah kerja macam mana kerja kat Singapura. Ada kawannya, alhamdulillah, kerja baik. Tapi beliau ditakdirkan dapat majikan yang tak bertimbang rasa. Kemudian lepas tu anaknya pula sakit atau isterinya sakit. Boleh tak minta izin balik? Sorry, cannot. You have to complete your 2 years. Ibunya ke anaknya sakit. Sekarang macam mana? Nak sini tak boleh, nak ke situ pun tak boleh. Pula majikan solat tak boleh, itu semua tak boleh. Zalim majikannya. Boleh tak tukar majikan lain? Sorry, tak boleh. Sign contract, complete 2 years ke 4 years. Work permit. Tak ke dia macam hamba saya? Contoh. Tak akan dapat perfect. Tetapi nak lebih dekat. Demikian versus seseorang yang nak lanjutkan pelajaran. Lanjutkan pelajaran, tak semestinya orang tak berpelajaran degree tak boleh hidup. Contohlah ya. Atau satu lagi mungkin kalau kita nak tengok seorang yang bankrupt. Orang yang bankrupt dia di bawah apa namanya? OA. Berarti dia bankrupt. Dia bukan hanya fakir, bukan hanya miskin, dia bankrupt. Dia bankrupt, pasport dia kena berserahkan, pergi mana-mana pun kena minta izin, nak begini tak boleh, nak begitu tak boleh. Nak bekerja tak boleh, nak bisnes tak boleh. Diri aku ni dah bukan milik aku, tapi milik creditors. Dapat duit, nak bayar balik pun hutang lapuk. Milik creditors, dia dah bukan milik diri dia. Contoh. Jadi ini semua kias-kias yang kita nak tengok siapakah yang dimaksudkan dengan wafir riqab. Wafir riqab asalnya adalah seorang hamba yang ingin membebaskan dirinya. Hamba dah tak ada lagi di Singapura. Jadi macam mana? Jadi kita berijtihad mana yang lebih dekat, yang kita rasa memang memiliki ciri-ciri karakteristik seorang hamba. Kalaulah ada yang mengatakan untuk lanjutkan pelajaran, yang ni mungkin lebih dekat, di mana dia itu terperangkap, diri dia
seolah-olah he doesn't own himself. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wa fir riqab. Asnaf zakat: fakir, miskin, amil, muallafati qulubuhum, wa fir riqab. 5. Gharimin. 6. Siapakah dia gharimin? Siapakah dia fi sabilillah? Siapakah dia ibnu sabil? Ini kita bincangkan pada pertemuan akan datang minggu depan, pengajian kita yang terakhir insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebentar ya, tadi ada persoalan. Soalannya di sini, Ustaz, mana yang lebih afdal untuk wanita tarawih di rumah atau di masjid? Para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum para wanita bukan solat tarawih lah, solat apa sekalipun, kalau dibandingkan mendirikan solat di masjid dengan mendirikan solat di rumah, asalnya solat di rumah adalah lebih afdal. Tak kira solat tarawih, solat isyak atau solat apa sekalipun. Namun kadang-kala sempena Ramadan ini, kita nak suasana Ramadan. Dah 5 hari dia cuba tarawih di rumah, tetapi akhirnya lepas solat isyak, dia duduk depan TV, dia duduk atas sofa, dia tertidur, dia main game, dia main social media. Tak solat. Atas dasar demikian, mungkin kalau untuk awak, sebagian orang perlukan suasana. Sebagian orang perlukan beramai-ramai. Kalau dia seorang, dia makin flat, lemah iman. Nescaya pergilah masjid supaya dapat suasana, dapat dia solat. Kalau kat rumah, dia tak solat. Akan tetapi satu lagi orang, solat kat masjid boleh, solat kat rumah boleh, dia tetap disiplin. Lepas isyak, dia terus solat. Mana lebih afdal? Kita kena lihat. Kalau kita kadang-kadang orang tak kita nak suasana, sekali-sekala pergi masjid, Alhamdulillah. Tetapi ringkas cerita, kalau dia itu tak terjejas antara keduanya, nescaya solat di rumah itu lebih afdal bagi seorang wanita. Bagi seorang lelaki bagaimana? Solat tarawih di rumah lebih afdal atau solat tarawih di masjid lebih afdal? Secara ringkas para jemaah yang dirahmati Allah, solat fardu di masjid lebih afdal, akan tetapi solat sunat di rumah adalah lebih afdal. Kecuali beberapa solat sunat, sebagai contoh solat sunat hari raya dan sebagainya yang memang disunatkan melakukan di tanah lapang. Tetapi kalau solat-solat sunat yang biasa di rumah versus di masjid, nescaya di rumah adalah lebih afdal. Jadi kita kena lihatlah. Begitu juga untuk kaum lelaki, ada lelaki yang lemah iman, nanti kalau di rumah dia tak solat, dia nak suasana ramai-ramai, maka untuk dia ni solat di masjid adalah lebih afdal bagi dirinya untuk membentuk dirinya dan menggerakkan, motivate dirinya tadi. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu tak ada beza di rumah atau di masjid, dua-dua dia dapat disiplin, di rumah itu lebih afdal, kerana di rumah apatah lagi sebahagian golongan dia dapat lebih khusyuk, dia solat sendiri dapat rukukkan lama, sujud lebih lama. Nescaya dalam hal itu untuk mendapatkan kekhusyukan itu lebih afdal, untuk mendapatkan ketenangan lebih afdal. Sebab kadang-kala di masjid, walaupun masjid kita dah banyak improvements, kalau dibandingkan dengan dulu di mana solatnya cepat, sekarang tak cepat manalah. Tetapi still bagi saya, bagi mereka yang dah biasa solat dengan tenang, akan dapati walaupun masjid tak solat cepat, tak solat cepat sangat, tapi rukuknya ringkas, sujudnya ringkas. Macam tak tahulah, imam baca subhana rabbiyal a'la 1 kali mungkin. Sebagian orang tak puas. Dia nak sujud lama, rukuk lama, tenang. Pasti di rumah tu lebih afdal. Dia bukan hanya dari segi quantity, tetapi dia dapat quality, dapat khusyuk beribadah, sujud lebih lama, dengan rukuk lebih lama. Ini perkara-perkara yang mungkin masjid-masjid kita perlu improvise lah. Kadang-kadang minta sebenarnya tak lama.
kat masjid tu, rukuk tu, dia lebihkan 2 second, bagus. Dah rukuk, dah sujud, dah bagus dah. Bukan kata cepat sangat macam dulu, tak. Tapi kalau mereka lebihkan 2 second ketika rukuk, lebihkan 2 second ketika sujud, lebih tenang. Jadi tak terkelang kabut, tak terkejar-kejar. 2 second saja. 2 second kalau 20, baru mungkin extra 1 or 2 minit. Ini contoh. Jadi imam tu pun kadang-kadang pressure, nanti kat belakang lama sangat kena komplain. Jadi ini masalah. Ringkaskan cerita, apa yang nak buat Ustaz? Apa yang boleh buat? Kadang-kadang pergi masjid, kadang-kadang solat di rumah. Atau kadang-kadang pergi masjid, kerap kali lebih solat di rumah kalau nak dapatkan ketenangan dan kekhusyukan. Yang lagi bagus kalau kita dapat solat isyak berjemaah di masjid dan pulang solat tarawih. Cuma masalahnya masjid kita masuk solat isyak dah tak dapat pulang. Jadi nak kena gunakan kebijaksanaan lah. Yang penting kita cuba manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Cakap kuat sikit. Soalan yang dikemukakan adalah mengenai CPF Live yang beberapa minggu yang lalu kita dah bincangkan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, persoalannya adalah kita nak kena zakat ke tidak. Kalau CPF, kita telah bincangkan ada sebahagian orang CPF dia tak mampu nak keluarkan zakat. Dia dapat terima CPF baru dia keluarkan zakat. Tetapi CPF Live ataupun ada sebahagian jenis CPF tu dia voluntarily masukkan ke dalam duitnya ke dalam CPF. Jadi kalau tu voluntary macam kita masukkan duit dalam bank. Cuma kalau kita masuk duit dalam bank kita boleh keluarkan besok, tapi CPF tak boleh. Jadi ini kalau kita nak kiaskan, dia bukan hanya masuk duit dalam bank deposit, tetapi dia lebih berupa fixed deposit. Fixed deposit, let's say orang tu ada duit, saya masukkan duit letak dalam fixed deposit for 5 years. Dia voluntarily 5 years tak boleh keluar. Jadi maksudnya itu kalau dia letak duit dalam fixed deposit kena bayar zakat tak? Kena bayar zakat. Jadi kita kena kiaskanlah, kita kena fikirkan kerana apa? Dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada pasal CPF. Ini semua benda-benda baru. Jadi ulama apa yang kita hanya lakukan terpaksa kiaskan. Ini lebih mirip kepada apa? Asalnya duit CPF tu duit kita, asalnya kita memang kena bayar zakat setiap tahun. Pasal tu kita punya. Tetapi masalahnya, masalah yang ditanggung oleh masyarakat, Ustaz, ini kita dipaksa Ustaz. Kita duit dalam CPF ada puluhan ribu, tapi saya tak ada duit sekarang. Jadi kerana sebab sedemikian, sebagian ulama memberikan keringanan lah. Kerana awak berada dalam situasi ni, duit itu dia punya milk dia tak tam. Milk penuh ke tak penuh, jadi ini milik sempurna tak sempurna pemilikan. Jadi itu yang menyebabkan ada ulama memberikan keringanan. Okeylah, jangan keluarkan zakat. Nak keluarkan zakat pun awak tak ada duit sekarang. Walaupun CPF puluhan ribu, sekarang tak ada duit, macam nak keluarkan zakat? Awak sendiri susah, sendiri terima zakat. Jadi atas dasar demikian, CPF ni kita buatnya sebagai sesuatu yang special case. Kalau dah dapat, baru kita bayar duit zakatnya. Kemudian timbul pula satu lagi skim, kita masukkan duit dalam CPF. Jadi ini dah buat berceladu. Awak kata kami tak bayar zakat. Habis ni macam mana pula? Tapi ni awak volunteer masuk. Jadi kita kena kiaskan ringkasan cerita, kalau kita berkemampuan
maka bayarlah zakatnya kerana ianya ibadat kita masuk duit dalam fixed deposit. Ini fixed deposit lepas 5 tahun boleh keluarkan, atau kita beri pada hutang kepada seseorang. Hutang pada seseorang, musir versus muksir. CPF ni, what's the possibility of bankrupt? Tak bankrupt, duit tu kita ada. Jadi di sini ringkasan cerita, duit zakat itu sebenarnya kita, Nabi nak kena bayar zakat ke tidak? Kalau kita ada duit kelebihan, kita tahu, anggap jangan bayar zakat lah. Kalau kita rasa perkara zakat tu berat, kita nak sedekah tak? Kadang-kadang kita pergi sana sini, kita bantu orang susah, sedekah. Ada usaha dakwah, kita bantu dakwah. Tak nak ke dakwah? Jadi setiap tahun tu kita tahu kita ada bajet untuk fakir miskin, dakwah, orang-orang terkandas, kita ada bajet. Yang duit zakat inilah. Jadi yang untuk katakan untuk dakwah fi sabilillah, at least kalau duit kita ada 100,000, kita ada 2,500 every year untuk kita buat dakwah dan sebagainya. Kalau tak, kita tak terfikir pun nak buat dakwah. Jadi kita boleh buat apa? Beli Quran, letak, ataupun apa juga dakwah nanti kita bincangkan dalam fi sabilillah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.